Okey, baik. Assalamualaikum semua dan selamat pagi keluarga MBB. So belakang ni kita punya produk kod. Apa tak pasal saya nak buat t-shirt ni, benda ni. So tengoklah nanti kan. Ada orang nak beli t-shirt barang nampak produk saja kan. Ada. Waalaikumsalam Kak Ati. Waalaikumsalam. Sekejap. Saya start. Mana kopi O panas tak? Dia panas kata. Dia buang. Kopi O nya buat malam. Okey, baik. So kita start dengan kita punya mana dia share screen. Mana share screen saya ni tak keluar pun. Okey, keluar. Okey. Saya nak tutup dulu Ustaz WhatsApp ni. Saya gila mengganggu saya punya konsentrasi. Okey. Apa Cik Ati Hussein angkat tangan tu? Ada soalan ke sebelum saya start? Oh, tak ada soalan lah. Tak ada soalan, tak apa. Okey. Okey, baik. Mengenai thyroid ni, adrenal gland lah. Kaitan thyroid. Saya jarang cakap bab ni, so saya akan cakap pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini sikit. So harap boleh tangkap lah apa saya cakap. Kenapa? Okey, baik. So saya fokus dekat adrenal gland. Adrenal gland ni dia adalah lebih kurang macam satu tempat untuk menghasilkan hormon bila kita stres lah, kebanyakan masa kortisol, jenis epinefrin, norepinefrin, adrenalin, kortisol, itu kerja adrenal gland. Adrenal gland ni dia terletak di atas kita punya buah pinggang. Tak. Okey. Dia terletak atas kita punya buah pinggang. Dia macam ni lah adrenal gland ni ya. Zap. Macam ni kita buah pinggang kita dia ada macam ni. Ni adrenal gland. Dia terletak atas kita punya pinggang. Bentuk dia macam piramid. Okey, baik. So bila kita sentiasa stres apa semua, benda ni kita akan sentiasa engage lah adrenal gland ni. Sentiasa engage, dia sentiasa kena bekerja menghasilkan satu benda yang sangat penting iaitu kortisol lah. Kortisol ni banyak tugas dia. So kita fokus kepada untuk ketika stres lah. Untuk bagi kita boleh berhadapan dengan situasi stres tersebut. Kalau kita kekurangan kortisol, apa yang akan berlaku? Kita jumpa doktor, kita jadi menggeletar, jadi nervous, jadi takut, heart rate kita naik, tekanan darah kita naik. Ini selalu berlaku dekat orang yang selalu berlaku dekat orang yang macam yang mana ada masalah SIBO dah lama apa semua, lepas tu dia pergi jumpa doktor saja, lepas tu sakit tekanan darah dia naik tiba-tiba, lepas tu kalau dia dekat rumah dia cek tekanan darah dia okey. Orang macam ni tak sepatutnya ambil ubat tekanan darah tinggi, tak sepatutnya. Yang kalau macam situasi yang memerlukan kita ambil ubat tekanan darah tinggi adalah bila kita duduk rumah pun dia tinggi, kita relax, kita rasa kita relax pun dia tinggi juga, jumpa doktor lagi tinggi, itu kita perlu ambil. So senang saja, range dia kita ambil macam ni, 160 ke atas, 100 bawah pun dah perlu ambil dah lah. Okey, baik. Saya tengok untuk okey, baik. So untuk thyroid ni terlampau banyak kegunaan dia lah. Dia menggunakan kita punya
vitamin dengan mineral yang sangat banyak lah untuk dia buat operasi normal. So apa yang dihasilkan adalah T4 dengan T3 lah, hormon thyroid T4 dengan T3. T4 ni adalah dalam bentuk inactive form yang mana dia perlu convert kepada T3 untuk digunakan oleh tubuh badan. So untuk proses conversion daripada hormon T4 ke T3 ni selalunya berlaku dekat kita punya usus. Dia memerlukan usus yang healthy untuk membolehkan conversion ni berlaku. Kalau dia usus kita sakit, usus kita ada problem, kita ada masalah SIBO, kita akan berlaku dua masalah, satu sama ada hyper ataupun hypo. Dua benda ni perkara yang sama aja. Akibat dia tetap sama. Akibat dia tetap masalah SIBO, masalah digestion kita. So kita tengok dia punya respons kepada kita punya tubuh badan. Apa yang stimulate kita punya penghasilan thyroid, apa yang stimulate kita punya adrenal gland. Dia ada dua. Saya mutekan dulu. Okey, baik. Yang kontrol untuk kita punya apa Okey. Yang kontrol untuk kita punya hormon, kita punya thyroid gland, thyroid kita dan adrenal adalah kita punya autonomic nervous system yang mana saya duduk sembah hari-hari ni benda ni autonomic nervous system. Okey. Yang mana kalau dia bergantung kepada arah mana yang dia orang kata dia stimulate lah, sama ada dia parasympathetic, rest and digest, ataupun ke arah sympathetic dominance, fight or flight, lawan atau lari. Dua benda ni. So thyroid dengan adrenal ni dia bekerja sama macam neraca. Macam neraca BN tu lah. Sikit lah. Sikit. So kalau adrenal tinggi, kita macam sentiasa stres, sentiasa ada masalah sibuk, masalah tulang belakang tak selesai, kita sentiasa stres dengan emosi kita 24 jam, kena tekan dengan bos ke apa semua, fungsi thyroid kita akan menurun. Dan ini yang menyebabkan masalah kepada kita punya kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid kita, silap, words dia tu tak betul. Words dia sepatutnya bukan ada masalah dengan kita kelenjar thyroid kita. Dia adalah adaptasi kepada situation. So macam let's say kita stres, kita ada masalah SIBO, contoh kita ada masalah SIBO. Kita sentiasa stres teruklah akibat masalah gas, masalah angin, masalah bakteri usus yang tak balance. Usus tak balance. Yang mana akan menyebabkan masalah berlakunya kekurangan zat makanan kita boleh serap. Kekurangan zat makanan. Benda ni akan menyebabkan badan kita terjun masuk kepada sympathetic dominant. Sympathetic dominant. Okey, baik. Sympathetic dominance ni akan stimulate kita punya kelenjar adrenal untuk menghasilkan epinephrine. Dia dalam bahasa mudah dia adalah kita punya kortisol, kita punya adrenalin lah. So let's say kalau kita sentiasa dalam keadaan stres 24 jam, tak ada berhenti akibat masalah gas dan semua benda ni lah berlaku, dia akan akibat benda ni lah berlaku. Akibat benda ni berlaku, dia menyebabkan benda ni berlaku. Okay. So automatic dia akan menurunkan kita punya fungsi thyroid. Automatic. Dan ni dia punya formula dia mudah saja. So akan berlakulah masalah hyperthyroid ataupun masalah hypothyroid. Okey, apa dekat sini boleh tangkap tak? Kalau tak boleh tangkap lagi beritahu.
Bagi tahu kalau tak boleh tangkap lagi tu bagi tahu. Kalau boleh tangkap bagi tahu. Okey baik. So okey kita tengok. Soalan setiap kali saya kira baca tu macam tu rasa berdebat. Ni tak apa, ni saya jawab ah. So saya tak mau go into detail sangat sebab orang tak boleh tahu saya tangkap. Okey baik. So kalau macam kita ada masalah hypothyroid kan, kalau macam ada hypothyroid kita akan dapat apa hormon replacement therapy lah. Dia akan bagi thyroxine. Thyroxine ni T4. T4 ni thyroxine, okey saya tulis ya. Okey. Selalu yang kalau kita ada masalah hypothyroid. Hypothyroid. So dia akan start dengan kita satu punya treatment, dia bagi hormon replacement lah. So dia akan bagi thyroxine. Thyroxine T4, thyroxine T4. Dia boleh guna untuk sebentar waktu tu, tapi dia bukan sebiji sama macam apa yang tubuh badan hasilkan. Dia tak bioidentical. Dia tak sama. Dan pengambilan thyroxine ni secara berterusan akan menyebabkan badan kita inhibit untuk penghasilan T4 ni pula di kemudian hari. So problem. Benda ni problem. Kalau kita ambil secara oral T4 ni, badan akan decrease penghasilan T4 secara automatik. So kita apa yang akan berlaku? Ya betul, dia boleh relief. Dia boleh relief simptom, betul dia boleh relief lah, hilangkan simptom. Tapi benda tu still kita tak cure dia punya akar dia, punca problem tu sendiri. So bila kita tak cure dia punya problem, punca akar dia, kita akan terpaksa berterusan ambil hormon ni lah sampai bila-bila. Berterusan ambil hormon. Lepas tu dia start akan ada simptom-simptom lain pula. Sebab kita tak cure dia punya solution. Which is selalunya masalah tulang belakang lah kot, no? Tulang belakang. Ataupun digestion punya issue. Masalah penghadaman. So benda ni kena solve dua benda ni awal ni, kena solve. Kalau solve dapat selesaikan dua benda ni dengan cemerlang, dapat solve, kita takkan ada masalah hyper ataupun hypothyroid. Sebab kita tahu untuk berlaku masalah hypothyroid ataupun hyperthyroid ataupun apa-apa saja mengenai adaptasi kelenjar thyroid kita, dia kena ada problem dengan dia kena ada kelenjar adrenal yang bekerja 24 jam. Untuk kelenjar adrenal kita bekerja 24 jam, dia perlukan satu condition iaitu sympathetic dominance, fight or flight. Untuk ada sympathetic dominance, fight or flight punya apa condition ni, kita kena ada masalah usus ataupun masalah tulang belakang. So itu akar dia. So kita selesaikan akar dia lah. Bila kita selesaikan akar dia, dia tak ada masalah pucuk. Masalah pucuk untuk masalah thyroid ni adalah masalah pucuk. Dia bukan main problem. RM135 bang, bahagikan dengan 3 bang. Abang. Dan siap WhatsApp, terima kasih. Abang. Saya lock, yang tu saya lock. Ada kot lawan beat ke apa tu. Okey. Baik. Tiba-tiba masuk matematik pula tu. Yang ni saya rasa mesti tengok beat ni, tengok beat jam ke apa ni. Okey baik. So yang ni so mudah saja nak faham. Kalau kita ada masalah penghadaman, kita ada masalah tulang belakang, kita ada masalah gas ataupun apa-apa saja chronic stress yang berpanjangan, tubuh badan akan cuba adapt kepada situation tu. Jangan anggap masalah thyroid ni sebagai penyakit. Tak. Masalah thyroid ni bukan penyakit. Orang kata ni sakit thyroid. Bukan. Dia bukan penyakit. Dia hanya adaptasi. Adaptasi kepada situation tubuh badan yang berlaku. Okey baik. Dia kena adapt macam tu disebabkan kita kekurangan hormon, sebab kita punya adrenal bekerja lebih masa.
Bila kelenjar kita bekerja lebih masa, kita punya thyroid function akan drop. Okey. Secara automatiknya, untuk nak solve benda ni adalah kita kena bagi kita punya kelenjar adrenal tu normal balik. So, kita punya thyroid akan normal balik. Semudah itu saja untuk masalah thyroid ni lah. Apa satu untuk thyroxine. Ya, kita berbalik kepada thyroxine tadi ya. Mana thyroxine? Thyroxine ni untuk yang hormone replacement therapy itulah. Kalau kita ada masalah kekurangan hormon thyroid ni dia bagi yang itulah no. Thyroxine. Okey, thyroid okey. Thyroid gland untuk penghasilan T3 ni yang mana digunakan oleh tubuh badan kita lah nah. Hormon thyroid yang digunakan oleh tubuh badan kita untuk kita punya function lah. T3 punya penghasilan akan berkurangan. Saya tulis tak buruk lah. Apa saya rushing sangat hari ni. Saya tulis cantik-cantik sikit lah. Berkurangan apabila kita introduce T4 sintetik lah, senang kata T4 sintetik. Okey. Kita akan kekurangan hormon thyroid yang boleh digunakan oleh tubuh badan bila kita guna thyroxine ni. Okey, baik. Thyroxine ni juga digelar sebagai anti-hormon terutama untuk wanita sebab dia akan kurangkan penghasilan estrogen. Thyroxine ni juga Okey. Thyroxine ni juga bila kita guna dia akan suppress kita punya oxidative metabolism, bermaksud kita punya metabolik terhadap benda yang oxidative metabolism ni macam mana nak cerita? Metabolism. Benda yang bersifat oksidat lah terhadap kita punya tubuh badan ni dia terhenti. Saya nak cerita benda ni detail pun panjang. So tak apalah kita abaikan lah. Benda ni tak apa nak penting sangat. Okey. Untuk penghasilan T3 yang sempurna dia memerlukan selenium. Selenium ni benda-benda dalam bentuk kacang apa semua tu baguslah, bolehlah makan. Kacang maksud saya nuts, bukan Lego mah, maksud saya nuts. Tapi untuk kita boleh dapat selenium pada nuts apa semua ni, perlunya daging pun ada juga. Perlunya kita ada digestion yang cantik. Digestion yang okey. Kalau digestion kita compromise, ada masalah SIBO apa semua, kita akan menghadapi masalah penghasilan T3 juga. T3 akibat kita tak boleh nak ambil selenium daripada kita punya makanan. Satu problem lah. So yang ni kena repair digestion lah. Repair digestion macam biasa, slow take your time lah. Slow take your time. Benda ni dia tak secepat kilat boleh dapat. Okay, so saya bagi dia punya yang mudah sikit lah nak faham no. Saya kena cerita dulu semua benda ni sebab topik ni saya jangan cerita. So saya kena cerita dulu semua, lepas tu baru kita boleh pergi patah balik satu-satu. Stres. Kita bahagi pada 3. Physical, chemical, emotional. So dari sini stress hormone. Stress hormone ni contoh macam kortisol lah. Kortisol, adrenaline. Dia akan mengurangkan TSH. TSH ni kita punya hormon thyroid stimulating hormone lah. Thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kita punya otak. Okey, otak. Dalam bahasa tepat lagi pakai hypothalamus lah. Iaitu kita punya kawasan bawah akar otak ni.
yang bersambung dengan saraf tunjang kita tu. Okey, baik. So, dekat sini kita tengok. Baik. Habis ya? Oh, semalang. So, thyroid decrease. Thyroid akan berkurangan. Digestion akan berkurangan. Ini gambar ni clear sikit. Serotonin akan berkurangan. Serotonin decrease. So, ubat yang selalu bagi adalah thyroxine, medication lah. Ni saya cakap untuk medication. Medication. Antacid. Antidepressant. Antidepressant lah. Antidepressant. Ubat anti kemurungan lah. Lepas tu Xanax kot nak bagi ubat tidur. Okey, baik. So dia macam tu. Yang ni apa yang orang nak praktis selalu lah macam ni lah. Nah. Okey, daripada stress, physical, chemical, emotional. Stress physical ni saya kaitkan untuk tulang belakang sajalah. Tulang belakang. Sebab masalah tulang belakang akan pinch kita punya nerve, dia sepit kita punya saraf, menyebabkan kita akan jadi chronic stress 24 jam. Daripada masalah tu saja akan menyebabkan jadi masalah digestion. Sebab kita tahu tulang belakang, let's say kita kena hentak ke apa, dia jadi trauma kan, tambah trauma lah. Trauma, ikut juga apa problem dengan tulang belakang kita menyebabkan kita sentiasa chronic stress. Chronic stress ni bermaksud stres berpanjangan. Stres berpanjangan. Stres berpanjangan akan bagi kesan kepada, dia akan masukkan kita dalam mood sympathetic dominant, iaitu lawan atau lari. Makanlah. Cakap adik nak pisang. Sympathetic dominance. Sympathetic dominance akan mengurangkan blood supply dengan nerve supply dekat kita punya digestion. Ya, saya mute-kan dulu. Dia akan mengurangkan blood supply, bekalan darah dengan nerve supply dekat kita punya penghadaman. Perlu ingat, bila kita stres saja, selalu orang komplain macam ni. Dia tak boleh kena aircon. Dia tak boleh kena aircon ataupun dia tak boleh duduk tempat panas. Sebab apa? Sebab darah dia dekat kawasan core dia ni, dekat kawasan digestion dia berkurangan dah. Kalau kita stres saja, darah kita akan pergi dekat kita punya limb, dekat kita punya tangan, kaki apa semua ni. So kita punya sensitivity atau kebolehan untuk kawal suhu tu dia jadi rendah. So kalau dia kena tempat berubah sikit saja suhu, dia nak start jadi panik, dia nak start jadi anxiety apa semua. So itu antara problem dia. Sebab kita tahu sympathetic dominance akan mengurangkan blood supply dengan nerve supply dekat kita punya kawasan core ni. Betul juga. Lepas tu dia kata, Datuk macam mana jantung boleh jadi laju apa semua? Betul. Dia antara darah yang dia akan fokus betul-betul adalah dekat kita punya jantung, dekat kita punya liver, dekat kita punya buah pinggang. Itu ada. Tapi untuk kebanyakan lain kurang bukan tak ada, kurang. Dia akan pergi dekat kita punya tangan-tangan apa semua ni. Sebab tu kita akan hilang kebolehan untuk nak kawal suhu bila kita dalam keadaan stres. So yang tu sedikit tambahan lah, no? Sedikit tambahan. Blood supply dengan nerve supply menyebabkan jadi masalah isu pada digestion. Benda sama juga. So let's say macam budak tu kena dera pada kecil. Tapi makan semua, mak bapak dia bagi makan semua elok. Cuma kena dera saja kan. Kena dera, kena katok, kena pukul apa semua. Walaupun budak tu makan MBB elok semua hari-hari, tak makan tepung sekalipun, dia tetap akan kena masalah digestion punya isu. Ada reason dia. Reason dia sebab apa? Sebab kita tahu stres berpanjangan menyebabkan badan keadaan sympathetic dominance. Sympathetic dominance akan menyebabkan blood supply dengan nerve supply kepada kita punya digestion akan terganggu. Bila terganggu saja, dia akan kacau kita punya proses MMC.
proses penghasilan asid perut pun terganggu. So bila dia makan kita tak semestinya semua bersih atau bebas bakteria apa semua. Tak, dia akan ada certain strain bakteria juga. So bila kita makan, dia tak boleh tapi bersih. Dia akan, dan disebabkan kita punya proses MMC, kebun najis tu pun slow sebab kita tengah stres. Dia akan menjadi masalah SIBO juga. Dia akan tetap perut tak akan kebum. Itu untuk untuk stres emosi. Stres emosi macam tu. Stres fizikal kalau ada masalah tulang belakang. Kalau stres chemical ni dia direct sajalah sebab makan lah makan tak betul, kita racun diri kita dengan tepung apa semua. Okey, baik. So kita tahu bila kita stres, kita akan menghasilkan banyak stres hormon, kortisol, adrenalin dan segala-galanya. Yang ini akan mengurangkan kita punya thyroid stimulating hormon kita. Itu TSH ni akan drop, akan jadi low. Hari itu ada seorang hantar kat saya, dia kata TSH dia sangat-sangat low. Sebab dia mengalami masalah yang sama macam ni lah. Ni lah, masalah perut dah. Dia masalah perut, TSH dah drop. Sama lah. Dia menyebabkan, yang itu akan menyebabkan jadi masalah hypothyroid. Clear? Kalau tak clear, saya akan ulang benda ni sampai beribu-ribu kali sampai orang semua clear. Okey, baik. Stress hormon, adrenalin, kortisol, apa-apa sajalah, epinephrine atau epinephrine, jenis-jenis dia lah. Akan kacau kita punya penghasilan TSH, menyebabkan kita akan jadi fungsi thyroid kita berkurangan, fungsi digestion kita berkurangan, of course lah sebab kita dalam stres. Kita dalam keadaan spastic dominance. Kita ada reduce kita punya blood supply dengan nerve supply kepada kita punya digestion. Of course kita akan ada masalah digestion. Serotonin decrease. Of course kita akan ada masalah serotonin decrease sebab kita punya digestion tak okey. Untuk penghasilan serotonin, dia punya building block pada asid amino. Asid amino apa nama apa tah, lupa dah sekian-sekian. Yang mana diperlukan untuk pembinaan serotonin. Kalau benda tu kurang, kita tak boleh digest protein proper sebab kita tak makan daging ataupun kita takut nak makan daging ataupun kita mengalami masalah asid perut yang sangat teruk, kita akan kekurangan serotonin. So, benda ni saya bagi tahu Ini thyroid, digestion dengan masalah mental lah. So satu, untuk thyroid decrease, jadi masalah thyroid lah. Masalah thyroid. Dia bukan penyakit ke apa semua. Dalam MBB dia tak ada term penyakit tau. Dalam MBB dia tak ada term penyakit. Kita guna term adaptasi tubuh badan kepada situation. Tubuh badan dah buat kerja dah. Dia buat kerja dia. Dan sepatutnya memang macam tu. Kita jangan anggap kata tubuh badan ni sakit. Tak. Tubuh badan sakit kecuali kalau dia kena jangkitan virus, kena jangkitan bakteria. Itu boleh kita consider sebagai sakit. Tapi kalau macam masalah thyroid, masalah digestion, masalah mental apa semua ni, kita consider dia sebagai adaptasi badan kepada situasi tu. Okay. So thyroid decrease, masalah thyroid. Nombor 2, digestion decrease. Kita kata SIBO lah, SIBO, IBS, IBD, IBC, constipate, diarrhea, apa semua tu lah. Dyspepsia, makan tak ada. Mana tanya itu Makan tak ada, dyspepsia. Serotonin decrease, anxiety lah cakap kalau kita kurang penghasilan serotonin sebab kita tak boleh nak menghasilkan dopamin apa semua, serotonin, dopamin apa dua lagi saya pun dah lupa dah. Let's say yang tu ada jadi anxiety lah. Kalau kebanyakan rawatan konvensional, sekarang, kalau let's say kita ada masalah thyroid, dia bagi thyroxine. Let's say kita kata ada masalah digestion, dia bagi antiacid. Let's say kita kata kita macam ada masalah serotonin decrease, so kita ada anxiety, ada depression, tak boleh nak tidur malam. Dia bagi ubat anti-depression dengan ubat tidur. Problem still tak solve. So dia akan pusing balik kepada kotak yang sama. Nampak? Dia pusing balik kepada kotak yang sama. Kepada awal-awal balik. Lepas tu yang ni dia akan berterusan jadi macam ni juga. Lepas tu dia akan berterusan macam ni juga. Pusing tempat yang sama. Pusing tempat yang sama. So itu apa yang berlaku. Kita dekat MBB ni,
Untuk ubatan-ubatan ni kita guna juga, tapi untuk sementara waktu saja. Untuk kita relief kita punya simptom. Kita guna juga, bukan kita reject terus ubat-ubat ni kata jahat Yahudi ke apa semua. Tidak lah, kita guna. Penciptaan agung kot. Tapi kita guna untuk sementara waktu saja, relief simptom saja. Sementara kita tackle masalah utama, which is stress. 3 benda ni stress ni. Sebab kita tahu masalah perut kita hanya disebabkan oleh adaptasi kepada kita punya lifestyle. Iaitu kita punya fizikal, kita punya chemical, kita punya emotional. So kita ubah kita punya lifestyle, cara hidup kita kepada satu cara hidup lain lagi, iaitu MBB ni. Dia akan okey lah. Kalau kita still meneruskan cara hidup kita yang lama ni, kita still duduk yang sama, bergaul dengan orang yang sama, kan? Kawan-kawan dengan orang pelik-pelik apa semua, benda tak solve lah. Benda tak solve. Kita akan emosi lah. Kita akan emosi macam seorang tu kalau dia tak keluar, dia hidup dalam satu relationship yang abusing. Dan zaman sekarang ni banyak isteri bully suami lah. Jarang kan dengar isteri katok suami sekarang ni. Suami katok isteri. Selalunya sekarang ni isteri katok suami kan. Bila dia kena apa ini abang tak boleh bagi itu ini apa semua, kawan tu stres. Yang itu abuse punya relationship. Kita tak mahu macam tu. So dia sebagai seorang lelaki, dia kena step up to the game lah. Jadi champion. Betulkan cara hidup, betulkan hubungan tu dulu. Bukan saya kata suruh cerai, tak lah. Kita kata betulkan hubungan tu dulu. Sebab apa-apa semua kuasa atas hang. Bukan kuasa atas perempuan tu, kuasa atas hang. So betulkan relationship tu dulu. So tak langsung, lama-lama dia makin champion, boleh selesai masalah emosi dia kena bully hari-hari. So let's say kalau ada masalah fizikal, masalah tulang belakang. Masalah tulang belakang ni jangan jumpa fizio. Jumpa fizio saja tak jadi, jumpa Cairo. Tapi jumpa Cairo ni ada Cairo yang abang adik kita, tuan adik kita boleh suggest yang mana bagus. Hari tu dah suggest lah, nanti kita suggest sekali lagi. Itu boleh. Lepas tu untuk chemical, bab makan apa semua ni, yang ni kita MBB apa yang kita tengah buat ni untuk rawat kita digestion. Itu sahaja. So semua benda tu merangkumi jadi MBB lah. Yang mana kita solve benda ni. Yang ni. Kita tak mau bagi badan kita dalam sympathetic dominance. Kalau badan kita dalam sympathetic dominance 24 jam, kembung tak tentu pasal apa semua, kita tahu dia decrease kita blood supply, dia decrease kita nerve supply, menyebabkan kita masuk dalam kita punya adrenal gland tu bekerja overtime. Kita tak boleh nak stimulate kita punya thyroid disebabkan kita ada masalah dengan penghasilan thyroid stimulating hormone TSH kita. Kita akan jadi masalah dengan thyroid kita, iaitu masalah thyroid. Kita akan jadi masalah kita akan ada isu dengan kita punya digestion, iaitu SIBO, IBS, IBD, APC, dyspepsia apa semua. Lepas tu dia akan ada masalah dengan anxiety. So kita solve lah benda tu, kita solve pada akar. Itu MBB buat. Sebab tu dia takes time. Kalau macam kita ambil medication, boleh kita release simptom, tak ada masalah. Kita release simptom dulu. Kita bagi selesa, bagi otak boleh clear sikit. Tapi kena MBB lah. Jangan nak makan ubat-ubat hari. Dia kuih lama kuih sakit lah. No? Okay, baik. So kita tengok untuk saya jawab soalan Sakna. Banyak soalan tau. Ya Allah, banyaknya. Okay, baik. So untuk soalan daripada iPhone, setiap kali saya naik kereta atau motor pergi jauh sikit, perut dan jantung rasa berdebar. Sebab apa? Sebab anxiety lah tu. Itu sebab anxiety sahaja. Sebab masalah angin pun problemnya. So apa kata buat macam ni? Sebelum jalan mana-mana tu, kita minum air, kita urut bagi sendawa apa semua dulu. Lepas tu baru kita bawa naik kereta dan motor. InsyaAllah tak ada rasa apa, berjantung tak rasa berdebar lah. No? Pujian tuan kerana usus juga tuan-tuan. Ya betul, sebab masalah, sebab kita problem dengan kita punya usus. Thyroid ni, okey. Sekali lagi saya beritahu thyroid, saya tulis besar-besar sikit. Thyroid
Yang nak stimulate dia TSH. TSH ni otak kita yang hasilkan. Otak kita hasilkan. Saya tak mau go to detail otak kita hasilkan. Hasilkan. Yang mana dia akan block kalau kita sentiasa stres. Semudah tu saja. Kalau kita stres, otak kita block penghasilan TSH, kita akan ada masalah dengan kita punya thyroid. Clear cut. Clear cut. Tak susah. Clear cut. So kalau kita tak stres, otak kita boleh hasilkan TSH normal, kita tak akan ada masalah thyroid. Macam tu. Last kali dapat juga cara nak explain. Okay, saya tengok balik. Okay, tapi mungkin boleh explain pada fungsi thyroid ni pada badan. Sekali kita masuk untuk fungsi thyroid pada badan. Saya mula kena berdebar sekarang ni pulse heartbeat jadi tak seragam, tapi bila check ECG kat hospital kata normal. Okay, baik. Dia jadi macam pulse heartbeat jadi tak seragam. Tapi kalau check ECG kat hospital normal lah. Tak ada masalah pun. Kalau kata macam kita ada SVT ke supraventricular tachycardia ni kan, yang mana dia bagi nampak kita, dia check ECG pun kita boleh nampak dia punya bacaan dia tu out. Reply message. Okay, baik. So kita tengok. Tuan, SIBO ni kalau kita stres, emosi pun dia akan masihkan badan selalu masihkan kan walaupun kita dah jaga makan apa. Okey, baik. Untuk Tuan Faizan. Stres, emosi kena jagalah untuk SIBO. Let's say macam kalau kita, okey, contoh macam dulu dulu saya bawa isteri saya pergi wall climbing. Dia awal-awal bila awal-awal itu panjat tu dia okey lagi. Dia rasa steady lagi. Tapi bila dia dah naik tinggi tu sebab kami main top rope kan. Main top rope. Top rope ni yang tarik macam tu sajalah. Tarik naik ke atas. Top rope. So bila dia sampai ke atas tu dia duduk sedawa. Saya tanya, panik ah? Dia kata panik ah. Sebab tu dia jadi berangin. Sama juga sebab bila kita stres, tubuh badan, otak akan hantar isyarat dekat kita punya usus untuk hadar apa yang saja yang ada untuk hasilkan energi. So bakteria dekat usus kita akan ferment diri dia sendiri dan proses tu akan bebaskan gas. Tapi kecuali kalau orang tu dia tak ada masalah digestion, dia okey saja. Tapi kalau orang tu ada masalah digestion, masalah SIBO, dia akan ferment tapai apa saja yang ada waktu tu, even tapai diri dia sendiri untuk nak hasilkan energi. So itu ceritanya no. Okey, baik. So kita tengok pulse HP rendah 50-70. Kalau check guna mesin BP tu keluar pulse HP rendah 50-70 heart rate dah. 50 heart rate ni 50-70 BPM kalau guna. Check. Cuba lompat-lompat sikit. Tengok dia naik tak heart rate tu. Dia sebab heart rate kita dia sentiasa turun naik ikut kita punya keperluan. Kalau kita jogging dia naik lah. Kalau kita relax dia turun. Kanser ni boleh sembuh tak? Kalau kanser ni pergi buat rawatan dulu apa semua perempuan-perempuan, lepas tu buat keputusan sama ada nak teruskan kemo ataupun tak. So kanser ni saya nak cakap juga sebab benda ni dia invasif, dia cepat-cepat merebak. Tuan, masalah tulang belakang. Tulang belakang macam mana? Tulang belakang macam cervical punya spondylosis, yang macam jenis bengkok apa tulang belakang kita, tulang belakang kita bengkok teruk ke, ada masalah slip disc ke. Lepas tu kita tak tahu saja kat dia, tak buat proper rawatan, itu akan menyebabkan masalah thyroid. Sebab apa? Sebab badan sentiasa stres. Okey, Tuan Razman, kalau masalah anxiety dan masalah pengalaman tidak dirawat, adakah boleh menyebabkan ke level depression atau gila? Orang sekeliling akan tengok kita macam gila lah. Tak mau bercakap dengan orang, duduk kat rumah. Macam tu je lah. Orang tengok kita macam gila, lah kali terpangkat dalam dunia lah. Dunia sendiri. Okey, ada klien thyroid kena bagi ubat kalsium, perlukan dia makan? Perlu makan untuk sebentar waktu, perlu makan. Jangan lupa untuk vitamin D. Sebab thyroid juga boleh menyebabkan, kalau kita ada problem dengan thyroid, masalah, kita akan problem dengan penyerapan kalsium. Sebab kita ada masalah dengan penyerapan untuk vitamin D. Perlu dia untuk ambil vitamin D sekali. Cik Puan Suzy, Cik Suzy.
Okey, baik. Betul kemarin hilang ilmu Cairo. Okey, TQ. Okey, baik. Okey. Thyroid ni untuk jawab soalan Badik, kita tengok ujung-ujung tu Badik ni. Untuk menjawab soalan Badik kita, thyroid ni hormon yang digunakan untuk metabolisme tubuh badan. So kalau kita ada problem dengan thyroid, bukan problem dengan thyroid, kalau kita kekurangan penghasilan hormon TSH untuk stimulate kita punya hormon, kita akan kekurangan hormon thyroid ni. Let's say untuk nak yang dah convert kepada T3 ni, kita akan jadi masalah letih sentiasa. Letih sentiasa, kita akan tak ada energi. Kita akan jadi pemalas macam tu lah. So rasa menjawab kot soalan untuk sebab apa orang yang mengalami masalah SIBO ni letih memanjang tak berhenti ya. Okey, baik. So saya tengok lagi apa yang boleh explain lagi. Okey, baik. So saya share satu benda lah. Stop share. So saya share satu lagi. Keynotes. Okey, nampak ah? Cortisol decrease, thyroid stimulating hormone, high cortisol kita boleh nampak kita punya tubuh badan macam ni lah. Thinning of limb, lengan tu jadi kecil. Lengan tu jadi kecil, kita akan lagi banyak lemak dekat kawasan abdomen kita, central fat apa ni? Deposition. Lepas tu kita akan jadi macam apa abdominal stripe tu, macam yang orang kata bahasa Melayu ni, saya pun lupa nak beritahu lah. Macam tu lah senang kata. Bahasa Melayu, apa dia? Bahasa Melayu. Saya lupa. Satu lagi senang lebam. Badan senang lebam. Ini kata badan tu high cortisol. Asal ada kot yang senang lebam lah ni ya. Dulu ada siapa ada komplain saya. Apa Liza? Senang lebam. High cortisol lah. So kita decrease lah kurangkan cortisol tu. Baik. Nak kurangkan kortisol, badan kena rest. Dia tak ada cara lain. Nak kurangkan kortisol, badan kena rest. Selagi kita kembung, selagi tu kita akan jadi masalah high kortisol. So kita kena macam awal plan MBB, kontrol makan. Kontrol makan ni maksud dia adalah jangan takut makan tau. Macam ada orang tu dia makan apa yang dia boleh makan saja. Macam dia yang tak kembung ada lah, dia makan sayur sawi saja. Lauk itu sahaja. Sebab dia takut kembung. Memang takut kembung, saya faham. Tapi kena wajib introduce makanan lain tau. Macam petai sebelum ni kita takut nak makan petai, kembung apa semua, dah okey apa semua. Baru kita introduce petai balik. Macam dah makan microbal dah steady. Time microbal dah steady apa semua tu, kita introduce petai. Makanlah petai tu. Ya, dia memang akan kembung. Tu saya tahu. Dia memang akan kembung. Awal-awal tu dia akan kembung. Tapi lama kelamaan, macam cara yang saya bagi tips dekat Telegram tu, cara nak makan sayur. Makan, kalau kembung, berhenti 2-3 hari, bagi reda dulu, lepas tu introduce lagi benda yang sama. Sampai dia boleh makan. Benefit dia adalah, kita develop bakteria dengan enzim untuk digest sayur jenis macam tu tau. Yang mana dia akan memperkayakan kita punya gut flora dan fauna. Yang mana dia akan bantu untuk kita kurangkan lagi kita yang sibuk. So, praktis pakai untuk pelbagai jenis makanan lah. Tahu? Macam sayur ke, macam kacang ke, legum ni apa semua. Makan saja. Makan saja. Cuma kita tahu bila kita introduce satu benda, kita akan kembung. Wajib dan pasti kita akan kembung. Tapi kita berhenti 2-3 hari, bagi reda, lepas tu kita introduce lagi. Dia makin lama, makin hari dia akan makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Macam tu cara dia. Okey, baik. So kita tengok untuk kalau ada lepas tu apa lagi nak beritahu. Itu je lah kot lah. Tuan, setiap kali makan pening nak kalau makan pedas. Okey, baik. Ini senang untuk tuan. Termejan caster. Ya. Untuk tuan macam ni. Okey, saya lukis lah senang. Sagi kita balik kepada thyroid ni, dia ada sikit lagi slide kita nak cerita sikit. Dan saya akan cerita ni sampai semua faham lah.
Okey, baik. Untuk tuan, pedah. Pedah ni dia bukan flavor, dia bukan orang kata macam kita punya flavor asas tau. Itu manis, masam, apa semua tu kan. Tak, bukan. Dia pedah ni disebabkan oleh kita punya capsaicin. Capsaicin daripada cili tu. Cili. Dia chemical compound lah. Chemical compound daripada cili. Cili dia takkan jadi cili kalau tak ada capsaicin. Okey. Capsaicin ni dia bersifat irritant. Okey. Yang ni saya nak cerita sebab apa perlunya makan cili untuk sihat. Dia ada reason. Okey. Satu dia bersifat irritant tau. Bersifat irritant dan dia digelar juga sebagai bersifat antioksidan. Sebab apa? Sebab apa dia bersifat antioksidan? Seronok saya cerita benda ni. So bila orang tu makan cili, dekat perut dia tak ada apa sangat. Dekat perut dia tak ada apa sangat. Dia especially dekat lining usus ni lah, bila dia turun, dia akan jadi problem sikit. Capsaicin, dia akan stimulate kita punya penghasilan histamin. Dia sampai ke usus saya, dia akan stimulate penghasilan histamin. Kalau usus orang tu kekurangan diamine oxidase, DAO, saya tengok soalan tuan tadi apa dia tanya. Saya tak baca cerdik sangat lagi. Okey, rasa pening. Okey. Dia kalau untuk histamin, untuk nak break down histamin yang terhasil daripada kita makan capsaicin ni, okey. Saya nak cerita tu lupa. Ya, apa yang menghasilkan histamin adalah kita punya mast cell lah, MASTCEL. Yang ni dia terlibat dengan kita punya immune sistem kita. Immune sistem kita. Okay, baik. So dia akan membebaskan mast cell. Mast cell akan membebaskan histamin. Okey. Kalau perut kita, usus kita kekurangan diamine oxidase. Diamine oxidase ni kerja dia untuk menguraikan histamin. Yang mana DAO ni major jumpa usus hasilkan. Okey. So bila kita punya DAO kita kurang, kita hilang keupayaan untuk nak hadam dan nak menguraikan histamin. Apa yang akan berlaku? Kita akan jadi satu condition panggil histamine intolerance. Okey, histamine intolerance ni lah yang membuatkan orang yang makan cili dia terasa pedasnya. Tak lah. Dia rasa ketat dada, dia nak rasa flushing, panas sangat badan apa semua, sebab histamin juga bertindak untuk melebarkan kita punya saluran darah. Melebarkan saluran darah kita untuk bagi darah oksigen jalan lah. Sebab tu badan rasa panas bila makan cili. Lepas tu untuk tuan, sebab pening. Sebab pening adalah dekat kita punya telinga, dekat saluran separuh bulat kita ni ada saluran darah tau, yang mana dia akan expand. Bila kita makan cili, kalau orang tu ada kekurangan diamine oxidase, itu yang trigger tuan punya pening. Itu saya saluran separuh bulat ni yang mana kontrol kita punya balancing. So mudah macam tu je kok noh. Faham noh? So makan cili, takkan tetap makan. Cuma kita adjust kita punya pedah tu. Kalau kita rasa macam makan terang ni pedah, kita jadi pening, kita kurangkan sikit. Penting untuk kita stimulate kita histamin tu untuk kita punya kesihatan tubuh badan secara general. Penting. Memang sangat penting. Cuma dia berpada dengan kita punya diamine oxidase jugalah. Diamine oxidase kita cukup, histamin naik banyak mana, selagi dia boleh counter, tak ada hal lah. Kita tak jadi allergic reaction. Ada juga yang makan cili, lepas tu dia naik gatal-gatal satu badan, allergic dengan cili. Sebab diamine oxidase tak cukup. So macam ni, ada yang makan cili rasa tapak kaki dia rasa panas yang amat. Sebab diamine oxidase dia tak cukup. Nak bagi diamine oxidase ni banyak, start jogging, start workout, start build muscle. Ambil APD, ambil Macroval. Itu cerita dia. No? Okey, baik. Harap untuk Tuan Meja Caster
Boleh tangkap tak? Boleh tangkap? Kalau laju sangat. Kalau perlu saya terang sekali lagi. Okey, kenapa ya kalau masuk makanan dia jadi trigger badan dan perut dan perlukan makanan macam mana? Apa ni saya tak faham sangat ni. Kenapa ya kalau masuk saya stop saya stop share Ustaz. Saya stop share Ustaz. Saya tengok. Kenapa ya kalau masuk makanan dia jadi trigger? Badan dan perut dan perlukan makan macam mana ya kalau kita macam mana ni? Saya tak apa nak faham soalan dia. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak apa nak faham soalan. Macam mana dia perlu perut dan perlukan makanan? Cuba kalau boleh void apa cakap saja soalan ni kat saya bagi saya faham. Saya minta maaf saya tak faham. Tuan, ada doktor bagi tahu katanya thyroid ni keturunan. Keturunan kalau satu family tu makan macam tu, semua kena macam tu, keturunan lah. Keturunan sebab problem makan. Dia mudah macam tu je lah dah. Sebab kalau kita tengok macam generation kanak-kanak sekarang, macam kita tengok even tahun 1960, yang ni saya ambil data pada Amerika lah, tahun 1960. Kalau untuk kanak-kanak yang ada masalah kronik 4% sahaja. 4% sahaja untuk orang ada masalah kronik. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2007, peningkatan sehingga 54% kanak-kanak dah ada masalah kronik. Health kronik ni masalah kesihatan berpanjangan lah. 1 daripada 5 remaja ada masalah mental disorder. Menyebabkan dia orang ni tak boleh mengaji sekolah, 37% tak mau sambung belajar sangat-sangat tinggilah. Tak boleh nak cope dengan pelajaran. Apa yang berlaku? Benda ni berlaku dekat Malaysia lah. Sekali kita tengok. Budak-budak tak boleh nak cope dengan pelajaran. Sebab apa? Sebab apa benda ni berlaku dekat orang keluarga yang berpendapatan rendah? Reason why? Sebab apa kita jangan dengar anak-anak orang kaya yang berduit apa semua ni, anak-anak dia drop sekolah. Why? Sebab apa anak-anak orang yang ada duit ni dia boleh fokus kepada pelajaran. Why? Sebab apa untuk anak-anak yang orang tak ada duit ni apa semua tak boleh fokus kepada pelajaran. Tu utamanya sekarang. Ayah saya dia bukan orang senang. Ayah saya orang susah. Tapi sebab apa adik-beradik dia apa semua boleh fokus kepada pelajaran. Waktu tu rata-rata ramai anak-anak orang yang saya fokus. Okey. Waktu tu rata-rata ramai orang yang even mak bapak tak ada duit pun anak-anak mengaji boleh elok je. Ramai. Compare dengan sekarang. Sebab apa? Makanan lah. Kualiti makanan. Zaman-zaman dulu kurang jajan-jajan apa semua. Tapi sekarang ni jajan-jajan sedang akses. Jajan-jajan ni problem utama dia yang menyebabkan budak-budak kurang nak minat belajar, dia adalah satu escape yang cepat untuk dapat hit kegembiraan kepada macam endorfin. Contoh tepung. Contoh nak bagi orang jadi tak bersemangat untuk bekerja apa semua, bagi dia makan tepung senang saja. Bagi makan tepung, dia stimulate dia punya endorfin, orang tu dia rasa hilang motivation untuk kerja. Semudah tu saja. Kita boleh tengok benda ni. Kalau even saya pun kalau saya makan tepung, lepas tu saya malas nak bekerja dah. Itu mampu happy lah apa jadi pun saya malas nak kerja sebab saya dah dapat hit endorfin tu lah. Saya rasa macam berjaya tapi tak berjaya. Itu saya yang jarang. Cuba let's say kalau satu family tu hari-hari pagi, petang, siang, malam makan tepung. Dia akan jadi macam zombie je lah. Tak ada cita-cita. Sebab tu saya kata tepung ni dia perosak bangsa dengan negara. Dia lebih kurang macam dadah lah. Memang sebiji pun. Sebab tu problem. So kalau boleh kita kena pastikan anak-anak kita jangan mudah dia dapat akses kepada kegembiraan dengan mudah. Makan tepung kegembiraan sangat mudah. Kalau nak tengok anak-anak jadi tak motivate untuk buat kerja apa semua, bagi dia makan tepung. Terus tak motivate lah, terus tak mau buat kerja apa, dah berjaya lah, dah dapat hit endorfin tu.
Dia jadi jadi pemalas apa semua. Dia kata nak apa dah, nak apa aku mengaji susah-susah. Aku dah jumpa shortcut. So tepung ni jangan makan dah. Penting sangatlah. Okey, baik. So saya sembang pasal thyroid tadi, thyroid keturunan lah. Kalau macam kalau kita tengok sekarang, satu daripada 11 kanak-kanak sekarang ni ada masalah ADHD, attention deficit, attention disorder. ADHD apa mungkin? Sebelum saya cakap benda tak cerdik, saya kena tengok dulu. Betul attention deficit hyperactivity disorder. Dulu asal tak ada aku untuk spesialis untuk kanak-kanak macam ni, dulu asal tak, sebab dia tak ada keperluan. Tapi sekarang dia ada keperluan sebab makanan dengan susu, tepung apa semua tu janganlah Kalau sayang anak tu susu badan lah. Susu badan. Jangan bagi susu tepung apa semua. Jangan. Okey, asal tuan akak makan cili gemuk yang kurang pedas, cili kering pedas dan cili api tak lepas lagi. Tak apa, tak ada masalah. Apa Kak Milah naikkan Kak Milah punya tolerance kepada benda pedas ni secara perlahan-lahan. Kita naikkan secara perlahan-lahan. Lama-lama akak makan cili hijau tu, cili padi tu steady, rap macam tu lah. Tapi untuk sebentar waktu ni sabar, tahan aja lah So slow. Kita ikut kita yang DEO banyak mana. Tuan, kalau ada usus kecil, 2 dendam, ulcer 1, doktor tak bagi makan pedas dalam makan merempah, minta komen tuan. Okey, baik. Saya suka soalan-soalan macam ni, seronok sikit jawab. Macam orang main order je kan. Explanation ni kan. Minta apa yang saya explain ni, buat cross check lah. Buat cross check, jangan percaya cakap saya bulat, tak seronok lah macam tu lah. Cross check 2, 3, 4 kali. Sampai jumpa. Tapi kalau nak argue tu, bawa barang lah Jangan main tak bawa barang, tak bersiap sedia, minta nak kena katok lah. Betul Abang Azizul? Betul Abang Azizul steady lah tu. Buat tahu. Ya, betul. Tengah baru pergi rawat cermin, nampak dia retak sikit ni. Jumpa doktor cermin lah. Doktor cermin. Gamer pada doktor juga. Yo. Alright. So kita usut. Dia tahu dia pergi stigmat dengan tinggal saya dengan tak. Usus kecil, duodenum lah. Duodenum. Kita perlu fikir tak apa yang trigger untuk menjadi masalah ulcer dekat kita punya usus kecil ni. So dia macam mana pun kita tengok lah. Kita tengok ni perut kita. Okay, let's say kat sini kita punya pyloric sphincter, kita punya kawat sphincter bawah kita punya perut tu. Pyloric sphincter. Atas ni LES lah, kita punya lower sphincter lah. Seperti dia famous lah, kalau tak tahu tu susah sikit lah benda-benda ni kan. Sebab dia famous lah. Okay, ni kata kita punya gastric juice. Okay, gastric juice. So let's say kita makan lah. Kira itu kita rasa kita makan ayam lah kan. So ayam kita buka kelabu sikit, ayam goreng nak makan. Okay, ayam goreng nak makan. Ni kaki ayam. Pam, telan masuk. Bruk. Dia masuk dalam sup ni. Sup gastric juice kita. Lepas tu dia bolak-balik lah. Bolak-balik. Hadam kan. Dengan penghasilan pepsin, dia jumpa protein separa hadam, trigger gastrin trigger histamin akan trigger kita punya parietal cell, acidify kita punya gastric juice. Lepas tu daripada gastric juice tu kita punya pepsinogen convert kepada pepsin, hadam kita punya daging ni, lepas tu jadilah sup. Jadilah sup dalam perut kita tu. Dia jadi sup. Sup ni saya buat color pink lah. Dia jadi sup. Sup dia tak nampak ayam lah. Dia jadi sup. Sup ni dalam term medical dipanggil chyme. 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 Okay. Chyme. Chyme ni akan release kepada kita punya digestion. Dia akan release kepada kita punya duodenum. Sampai masa dia release kepada duodenum.
Lepas tu kita punya pancreas, kat sini kita ada pancreas kita, lepas tu dengan gallbladder lah, empedu kita akan tembak dia punya jus masing-masing lah. Gallbladder tembak dia punya jus empedu, pancreas akan tembak yang lipase, amylase, protease dengan sodium bikarbonat untuk neutralize dia punya acidity chyme tu. So dia bila tembak semua tu, benda ni lalu elok steady sajalah. Ini untuk digestion normal lah, noh. Normal. So let's say kata orang tu ada masalah SIBO. Okay. Dia anginnya cukup kuat lah, dia tak praktis langsung, dia kata dia tak join langsung MBB ni, dia tak tahu, dia duduk kat grup apa anxiety gastrik apa kat internet apa semua tu, dia duduk percaya kata makan bubuk apa semua, tak apalah, terpulanglah kat hampa. So dia makan moi, let's say dia makan moi. Dia makan moi. Makan let's say moi kita buka kali ni. Makan moi, dia makan moi. Makan moi dalam keadaan perut yang tak okey. Kita adalah satu, moi dia tak protein. Even kalau dia makan daging ayam pun still consider yang tak optimize untuk nak trigger gastrin, bagi buat keluar histamin untuk nak acidify kita punya perut, tak cukup. Selalunya dia orang takut nak makan protein yang banyak. So problem ni kita let's say dia punya meal dia mostly karbohidrat sahajalah, karbohidrat saja. Kalau nak best dia campur sawi sikit. Let's say fiber lah, dia kata bagus makan fiber. Yang ni combination sangat best. So dia makan, perut tak boleh nak acidify dengan teruk dengan sempurna sebab satu dia dah stres, dia dah limitkan penghasilan asid perut. Lepas tu dia limitkan makan protein lagi. Perut akan detect kata tak ada keperluan untuk acidify dia punya perut tu dengan lebih lanjut. So satu hal makanan kat sini akan sangkut lama. Okey. Lepas tu sampai satu masa dia release juga sikit trickle. Pyloric sphincter tu akan terbuka juga tapi dia release trickle saja, sikit. Yang bestnya pH dia tetap tinggi, pH dia tinggi, iaitu dalam 3.5 ke atas, 3.5 sampai 4. Compare dengan normal. Kalau normal dia still dalam 2.5 untuk release, dia still acidic, betul acidic. Kalau 3.5 to 4 dia tak asid sangat tapi dia tetap acidic, kena kulit demam juga. Okey. So benda ni dah release dekat kita punya usus kecil. Okey. Bila release kat usus kecil, perlu ingat pancreas kita, pancreas dan juga kita punya gallbladder hanya bekerja bila dia detect kita punya chyme ni. Ni chyme kita ni. Sup perut kita tadi tu, pH dia dalam 2.5 ke 3. Baru dia akan release protease, amylase, lipase, sodium bikarbonat dengan kita punya gallbladder jus empedu kita. Kalau dia tak detect dia punya pH tu cukup acidic untuk trigger dia punya benda tu, dia buat bodoh, buat donor yalah. Buat donor saja. Bila dia buat donor saja, yang penting dekat sini adalah kita punya pancreas punya sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat ni akan neutralize kita punya chyme punya acidity. Kalau dia tak neutral, so let's say yang berlakunya masalah ulcer duodenum ni, pancreas tu dia tak release sodium bikarbonat sebab dia tak detect cukup acidity untuk dia bekerja. Tapi benda tu still acidic. So bila dia trickle kita punya turun slow dekat kita punya duodenum, itu menyebabkan berlaku yang masalah keradangan kat situ, lama-lama dia jadi ulcer. Itu je reason dia. So untuk tak mau bagi benda ni berlaku, praktis MBB lah. Dan tips yang saya buat tu sebelum makan tu, macam contoh saya ni ada 5 ais. So saya minum 5 ais. Sedap kan 5 ais kan? Lepas tu kita urutlah bagi sendawa. Tekan dekat kawasan mana rasa kebas, lenguh, sakit dekat badan kita ni. Tekan saya bagi sendawa sampai dapat lawah baru makan. Kalau tidak dia akan jadi masalah macam ni. Yes. Faham ah?
Dia tak ada kaitan. So untuk menjawab tuan soalan Muhammad tadi, dia tak ada kaitan pun dengan makan pedas, tak makan pedas, nak makan ya. Nak makan berempah makan lah. Tak ada kaitan pun. Makan lah. Cuba kalau macam tu, cuba bagi tahu ada doktor, harap doktor ada masalah ni, lepas tu doktor makanlah muai tu hari-hari, you know. Makan benda yang tak ada berasa tu hari-hari, nak tengok stres tu, stres emosi. Stres emosi, sebab tu saya pesan MBB kita makan sedap-sedap. MBB kita makan sedap-sedap, tu wajib makan sedap-sedap. Kalau tak tahu nak makan sedap-sedap macam mana, apa join group Telegram yang contoh makanan peserta tu, lepas tu tengoklah kat situ makan macam mana. Kalau tak tahu juga, kita tengok Abang Rizul makan apa hari ni. Abang makan apa ni, Wan? Abang yang pentingnya gula tu mesti ada, Wan. Hari ni gula cantik 5.5. Yes, of course. Sebab tu pesan kat diabetik ke apa semua, makanlah gula. Apa tak makan gula dekat 10 tahun pun tak ada kena cucuk insulin kan. Kan maksud dia cara tu tak work, tak berkesan. 5.5 gula, Abang. Berak lawas, mood bangun pagi sedap, tidur pun lena. Tu 2 jam tidur. Selesai masalah. Steady. So kita tengok apa bos punya eczema dari perut juga ke? Ya betul. Daripada masalah kita punya perut. Yang dia eczema ni betul kata akibat macam saya tak boleh makan ayam terlampau banyak. Kalau makan ayam terlampau banyak dia naik gatal. Ayam dengan telur antibiotik ni saya memang cukup allergic. Saya tak boleh makan benda tu. Tapi kalau saya makan ayam kampung, telur ayam kampung makan pi banyak mana okey lah, tak ada masalah. Okey, lekat habis pulih, hampir 1 kotak dah habis. Okey, baik, tak ada masalah Cik Aisyah. Tuan, saya dapat thyroid on 28 bulan lepaskan. Lepas tu saya on ubat dalam sebulan lebih, lepas tu ikut diet punya saya stop ubat dan continue jam. Tapi sekarang kadang-kadang macam shaking hand. Tekak kering gigi. So, ubat hospital tu nak stop kan terus boleh? Kata apa pendapat tuan? Untuk sementara waktu ambil dulu ubat, tak ada masalah pun. Ambil saja on ubat apa semua, bagi habis dulu. Lepas tu kita bawa on MBB. Lepas tu kita tengok condition kita macam mana. Macam tu cara dia. Perlu untuk reduce symptom. Assalamualaikum Tuan Azwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkejut saya. Silakan. Okay, saya nak tanya ni, dalam MBB ni macam mana cara pengambilan gula tu? Contoh macam Abang Zizul kan, macam mana ambil gula tu, contohnya memang daripada gula pasir ke ataupun macam ada pemanis stevia ke, madu ke, lepas tu dalam sehari tu ambil macam mana? Sebab saya takut nak ambil manis ni kadang sebab takut badan naik. Satu lagi sebab saya takut terkena kencing manis, sebab family saya memang ada genetik kuat dia kencing manis ni. Tu nak tanya dalam MBB ni macam ni kita nak ambil gula, lepas tu dapat avoid daripada kena kencing manis dengan badan tu naik disebabkan gula. Okey, baik. Kalau masalah genetik masalah genetik, saya punya mak pun kena kencing manis juga. Mak saya kena kencing manis, saya punya belah sana semua kencing manis. Kencing manis ni macam satu perkara yang tak boleh nak orang kata nak dielakkan lah. Tapi apa yang saya buat, saya tengok diet. Apa-apa saya tengok diet. Diet makan macam mana, saya tak pernah lekat tau. Walaupun saya diajak pada kecil untuk makan macam Milo celup dengan roti pak segi tu kan. Makan roti pak segi apa semua, saya tak pernah lekat. Ayah saya yang duk ajak saya, mak saya duk ajak saya buat makan macam tu. Tapi saya tak nak lekat benda tu. Benda tu yang menyebabkan berlakunya masalah kencing manis. Diet kita. Masalah sebab diet kita, dia efek kita punya hormon. Gula untuk orang kencing manis saya kata adalah satu keperluan. Kalau dia tak ambil gula, dia tak boleh nak rest. Gula kita boleh tahu. Bukan disebabkan kita makan gula kita naik melonjak tinggi apa semua. Tak, bukan tau. Gula kita punya tubuh badan hasilkan sendiri melalui proses gluconeogenesis daripada kita punya liver, kita buat benda tu. Lagi kita tak makan gula, apa yang akan berlaku? Kita tengok sebab tu ada family ada kencing manis kan. Kita tengok dia punya tangan jadi kecil, kaki jadi kecil, tapi badan dekat kawasan tengah ni besar. Sebab dia hilang berat otot. Sebab apa hilang berat otot? Sebab kortisol dia tinggi.
kortisol tinggi, kortisol bersifat katabolik, iaitu dia akan makan kita punya otot untuk hasilkan gula lagi. Sebab orang stres perlukan gula. So why not kita stop dengan kita makan gula? Sebab bila kita makan gula, dia akan keluarkan endorfin yang mana dia akan reduce, dia inhibit penghasilan kortisol untuk sementara waktu. Badan boleh rest. Sebab tu saya kata makan gula. Saya tak percaya sangat untuk macam stevia bukan tak percaya. Stevia ataupun macam lakanto ke apa benda-benda orang kata pemanis tiruan ni, dia tak stimulate apa otak kita macam makan gula tebu, macam makan gula betul lah. Dia tak. Gula pasir tu Dia macam gula pasir tu lah. Dia tak. Gula macam Hafan ni saya letak stevia sebab orang bising dulu saya letak aspartam kan. Orang bising kan. Aspartam ni bahayalah apa semua. Saya kata tak apalah aku ikutlah cakap kan. Aku pun stevia ni supaya orang tak takut nak makan Hafan ni, saya letak stevia. Tapi sebenarnya saya prefer aspartam lagi. Walaupun aspartam ni dia berkata apa menyebabkan masalah sekian. Betul lah kalau hang telan aspartam tu macam hang telan makan twisties sebungkus tu, tak boleh lah kalau macam tu. Beruang pun mati. Tak boleh macam tu. So apa kalau aspartam ni dia manis betul tau. Aspartam ni letak banyak tu pun. Kalau kita letak dalam air minum ujung kuku, betul-betul ujung kuku manis teruk. Tapi aspartam dia takkan terasa kalau kita campur dengan tepung. Kita boleh makan banyak. Itu trik dia. So aspartam yang mana orang dia kata bahaya ni kalau kita konsum dalam large jumlah yang sangat banyak amount. Yang aspartam dia tak simpan dalam tubuh badan, dia terus straight ke hati. Dia sama macam fructose, dia straight ke hati terus proses. Dia problem dia kalau kita makan jumlah yang terlampau banyak yang dia tak sempat nak proses. Itu yang ceritanya no. So untuk tuan kalau nak makan apa gula, makanlah. Tak ada masalah pun, makanlah. Makanlah. Okey, jadi kalau macam orang check cek apa? Saya termute. Saya termute kot. Okey, dengar tak? Ada dengar. Okay, kalau macam orang yang selalu cek gula dia pagi-pagi ke kan, ataupun 2 jam lepas makan tu, kalau bacaan dia tinggi tu gula daripada makanan ke ataupun daripada badan yang kita gula yang daripada badan yang kita hasilkan tu? Yang tu dia ikut kita punya insulin kita boleh proper work ataupun tak boleh proper work. Let's say kalau kita tak makan gula pun, lepas kita makan pun bacaan gula akan tinggi juga. Oh, okey. Maksudnya badan kita ni dia akan hasilkan gula tu bila masa kita lapar ke apa ke? Dia masa kita stres, masa kita lapar. Okey, contoh macam orang tak puas, macam orang ada masalah diabetes kan. Okey, baik. Kalau dia puasa, cuba dia ambil bacaan dia waktu petang-petang tu dalam pukul 1 ke, pukul 2 ke, cuba ambil, mesti tinggi walaupun dia tak makan. Oh, sebab badan dia stres Sebab badan dia stres. Sebab tu badan dia hasilkan gula. Kalau orang tu contoh macam orang tu tak boleh tidur malam kan. Tak boleh tidur, dia tak boleh tidur malam lah. Dia fikir benda buat kerja apa semua, lepas tu check gula pagi mesti tinggi. Dia stres. Dia hormon, masalah hormon. So kita apa pun dalam BB kita nak pastikan badan tu rest. Kita nak badan dia kalau rest. workout pun minta maaf lah, abang celah sikit. Silakan abang ada pengalaman bab ni. Silakan. Dia sebenarnya banyak bersangkut paut dengan hormon sebenarnya, Ismail. Kalau kita lepas workout pun masa tu pun boleh naik. Dan kalau kita setengah stres, okey, untuk pengetahuan Ismail, abang hari tu pergi Pening, pergi Kedah Jadi agak letih badan letih tau, badan letih. Bila badan letih, abang tak cukup gula. Minum gula tapi tak cukup gula. Abang punya gula pagi abang rembat sampai 7. Tapi abang senyum je lah. Pasal abang tahu pertama bila abang letih, abang tak boleh nak tidur kan. Pasal kita drive jauh. Kan. So jadi abang tahu macam mana nak buat. Okey, 2 jam. Contohlah katalah abang nak ambil 2 jam
punya bacaan. Okey, kalau aku makan sini aku boleh dapat macam ni. Kalau aku makan sini aku dapat. Jadi abang dah tahu dah macam mana abang nak makan. Okey, waktu malam, this is the best part lah. Kalau abang ada masalah gula pagi lah. Kalau lepas 2 jam ni insya-Allah tak ada masalah. Gula pagi abang satu ketika dulu Azwan tahulah macam mana. Cumanya abang dah, orang kata sebelum tidur tu ambil a cup of air sirap, satu cawan bukan satu gelas, satu mak just nak fulfillkan orang kata keinginan tu saja. Kadang-kadang satu hari sekali, kadang-kadang satu hari 2 kali dia minum air manis, bukan all the way daripada satu hari sampai nak tidur tu, tidak. Tapi bila abang rasa abang perlu gula, dan abang minum gula tu, air manis lah maksudnya. Kalau abang rasa tak perlulah kot, tak perlulah, dia, badan abang macam tu. Pasal abang ada tak tahulah faktor genetik ke macam mana ke kan. Jadi abang perlukan certain amount of consuming air manis untuk badan abang boleh relax dan dia boleh bekerja dalam keadaan tenang. Itu yang abang baca tentang diri abang lah. Kalau pagi-pagi macam abang dah boleh buat IF lebih daripada 16 jam lah. Lebih daripada 16 jam. So kalau cek gula pagi, okey, hari ni macam hari ni 5.5, alhamdulillah. Semalam pasal kurang sikit, dia naik 5.7. Dia main dekat situ je kan. So abang dah tahu dah, kalau abang nak dapat certain amount bacaan gula pagi abang, okey, aku kena macam ni, aku kena macam ni. Sebab itu for the past 3 years abang tulis dalam buku abang. So kalau sekali-sekala tu abang akan rujuk pada nota abang, okey, oh macam ni aku makan, oh macam ni. So dah tahu dah. So kalau abang pergi keluar pun dah tahu dah apa yang abang perlu makan dan apa air manis yang abang akan ambil. Pasal bila waktu tidur tu adalah waktu yang paling badan perlukan rest dan badan perlukan untuk dia self healing lah. Kan dia nak baiki sana sini tu. Jadi kalau tidur malam tu kita tak cukup dan kita tak dapat kualiti tidur tu, di situlah pagi esok ni kalau nak tahu kita ni badan stres atau tidak, bangun pagi tu kita tengok mood kita. Kalau mood lemah aja, and then lagi satu kalau kita berak tu agak macam tak menepati kita rasa perut kita, di situ kita kena tengok tu sajalah. Maknanya kalau apa-apa boleh direct call abang kan, kita boleh sembang panjang. Dalam ni kan kesian kat orang kalau ada orang lain nak tanya soalan kan. Nanti minta nombor telefon abang dengan Azwan. Ismail, berapa umur Ismail lah? Saya 30 bang. Nanti minta dengan abang Azwan lah. Okey, apa-apa kalau nak tanya boleh pasal gula saya panjang WhatsApp lah, abang boleh Boleh adik, tak ada masalah. InsyaAllah kita cuba tolong apa yang kita mampu. Abang dah buat gula ni untuk daripada 2019. So abang nak kata pandai sangat tu tidaklah, tapi abang cuba pada diri abang sendiri dengan kalau abang makan tepung confirm naik. Itu abang tak boleh tipu. Itu abang tak boleh tepung tipu. lagi bahaya dari gula untuk kecil manis ni. Of course. Pasal gula ni kita bukan ambil dalam satu kuantiti yang sampai kita macam mana nak cakap, macam badan kita tak selesa. Cukup sekadar cukup. Badan kita akan rasa keselesaan tu. Pasal kalau kita bangun pagi, badan kita susah dia nak memperbaiki diri dia sendiri. Pasal kita bergerak ke sana ke sini apa semua dengan stres pagi, siang hari tu kan. So malam, lagi satu. Sekarang ni selepas abang amalkan tidur antara pukul 10, 10.30, gula abang sangat alhamdulillah. Kan. Petua abang mudah saja. Satu cawan air sirap FNN cordial tu yang telah pun ada gula dalam tu, kacau hingga sebati kan. Jadi minum bismillah elok-elok, jangan kita memusuhi gula tu, pasal badan kita pun perlukan dia tak banyak pun sikit. Minum sajalah kan. Niat nak buat ubat, kata orang tua-tua kan. Niat nak buat ubat, jangan kita minum dia macam dah tak ada besok. Besok masih ada, ambil lagi segelas. Macam tu sajalah. Kadang-kadang bila kita workout lebih ataupun kita tengah stres untuk satu particular kan, yang bini stres dengan laki, laki stres dengan bini, stres dengan bos, stres dengan anak, stres dengan mak bapak, stres dengan mentua semua kan, dengan ipar dua. Kadang-kadang kita drain diri kita Kita drain diri kita. Bila kita drain diri kita, hormon kita mula tak duduk diam. Hormon kita mula tak duduk diam. So hormon kita perlukan
satu situasi untuk mana kita boleh badan kita bekerja dengan lebih efisien. Ambil sikit gula. Itu saja. Apa-apa pun Mael, abang izinkanlah Ismail ambil nombor telefon abang, nanti kita boleh. Mak bapak abang pun ada kencing manis adik oi. Mak bapak abang ada kencing manis. Hello? Hello, ya. Mak bapak abang ada kencing manis. So kalau nak kata itu keturunan, abang rasa berdosa juga pasal tuduh mak bapak abang kan. Pasal yang salah ni diri kita sendiri, kita makan tak betul. Kita tak, mana kata kita tak tengok daripada lifestyle kita kan. Kalau kita nak semua nak taruh atas salah mak bapak kita, walhal kita ni berakal kan. Maka kita berakal tu tak bolehlah kita nak kata dia orang punca dema nak lepaskan tekak dema macam tu lah kan. Kata genetik. Habis tu doktor tu kalau mak orang tua dia tu macam mana dia makan nak buat macam mana awal-awal ni. Tak ke? Itulah pendapat abang memang kan. Sekolah tinggi tapi ngaji tak tinggi mana lah mak. Abang punya pengalaman yang mahal tu. Pasal abang banyak menulis lah. Bila abang menulis, okay, hari ni aku macam mana, okay, sampaikan kalau angin abang kat mana-mana pun abang tulis dalam buku tu. Ni dekat belikat, mata kabur. Bila mata kabur pun gula tak cukup, boleh jadi adik oi. Jangan buat main. Benda tu sangat berefek. Pasal badan kita ni, kalau Mael pernah dengar Azwan, kita ni satu loop. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Macam orang tua kata, cubit peha kiri, peha kanan sakit. Macam tu lah dia. So untuk badan tu bekerja dengan efisien, kita cuba elakkan dari segi badan tu sendiri stres. Kortisol tu benda yang baik sebenarnya. Jangan macam yang Azwan duk cerita kortisol, histamin, apa lagi satu benda yang pada kita dengar baik, sebenarnya tidak. Dia sebenarnya makhluk Allah yang baik. Kortisol, histamin. Kenapa saya kata abang kata baik? Sebab tanpa mereka, makhluk yang bernama kortisol ni dan histamin apa semua, kita tak tahu badan kita ada masalah tau. Dia alamin kita, dia bagi alam. Badan kau Jizul macam ni. Okey, aku macam ni lah, aku kena buat macam ni lah. Kita jangan memusuhi benda-benda macam tu. Kita bersyukur Allah Ta'ala bagi kita satu benda yang ada alam. Ni badan ni macam ni. Ni kita tak macam ni, kita tak sihat. Okey, apa yang aku kena buat? Tengok balik sehari dua, buka buku kan. Itu saja. Bukan kita nak suruh terikat dengan benda tu, tapi sekurang-kurangnya kita ada satu panduan lah untuk kita nak bawa diri kita lah kan. Dan nak sakit, itu kerja Allah Ta'ala lah. Cuma kita usahalah apa yang patut. Selagi mana kita berusaha, kan, insyaAllah Allah bantu kita lah. Yakin ni kat itu je Mael. Tapi nak jadi juga, itu memang Allah Ta'ala punya kerja lah. Dia memang nak test kita lah tu. Okey, baik. So, Terima kasih bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, baik. So, apa kita ada Dr. Ed. Assalamualaikum Dr. Ed. Kita tanya Dr. Ed pula. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Ed. So, saya punya soalan untuk Dr. Ed ni. Saya punya TSH daripada Cik Tasnim. Saya punya TSH masih kosong hingga sekarang. T3 dan T4 normal dah. Tapi doktor suruh makan carbimazole 2 biji setiap hari. Apa pendapat Dr. Ed? Okey. Permulaan doktor bagi carbimazole ni sebabkan hyperthyroid, maksudnya dia punya T3, T4 dia terlampau tinggi. Lepas tu doktor bagi makan. Dan sama sekarang ni dia kata TSH dia kosong. Disebabkan TSH ni tak, maksudnya badan kita tak keluarkan thyroid stimulating hormone ni yang mengawal kita punya pituitary untuk keluarkan T3, 4. Ini menyebabkan thyroid menyebabkan T3, 4 kita tinggi masa initially tu. Itu menyebabkan doktor bagi makan carbimazole. Sekarang ni T3, 4 dah normal disebabkan carbimazole tu. Tapi dalam masa sama badan kita tak dapat keluarkan sendiri thyroid stimulating hormone. Itu pasal doktor suruh makan carbimazole lagi. Sebab T3, 4 sekarang ni turun disebabkan obat tu. Bukan badan kita yang secara normal menurunkan level T3, 4 tu. Sebab daripada TSH tadi tu. Sebab tak keluar. TSH kena keluar. Baru dia tahu badan kita ni berfungsi. Ada hormon yang stimulate pituitary kita ni nak keluarkan thyroid hormon ke tak. Okey. So macam mana kita nak stimulate TSH ni keluar ni, Dr. Ed? Yang part ni
kalau dia ni payah sikit ni. Benda ni benda yang badan kita yang hasilkan. Tapi apa kita boleh buat, kita kena start makan betul-betul balik lah. Jaga makanan kita, jaga kesihatan kita, gaya hidup sihat, exercise, semua kena buat. Kan, itu cara semua jadi yang kita kena cuba lakukan untuk bantu badan kita kembali kita orang kembalikan function dia. Okay, baik. So TSH ni macam yang saya cerita tadi lah, macam mana sekalipun dia akan inhibit kalau kita yang adrenal gland kita bekerja dengan lebih kuat lah, dengan lebih pantas lah. So untuk sementara waktu makan dulu carbimazole tu. Sementara kita MBB apa semua bagi okey balik apa semua, bagi adrenal gland kita recover balik, dan insya-Allah kita yang TSH akan kembali normal. Itu saja, kita tak mau dia block penghasilan TSH ni. So untuk sementara waktu kena makan. Okey, saya 1 ekor ayam pun boleh habis. Saya buat teh dah, kilang gula saya 5.5. Okey, stay, tak ada masalah. Gula merah yang sebut tu lagi sedap, kira okey juga. Okey saja. Tuan Hafal Pula ada manfaat untuk jantung. Okey, baik. Dia memang sangat-sangat bermanfaat untuk jantung. Awal Pula sebab apa? Sebab ekstrak buah hawthorn tu. Buah hawthorn ni secara orang kata herb lah, digunakan sebagai first line. Kalau belah Europe dia guna untuk ekstrak buah hawthorn dalam bentuk liquid. Untuk orang ada masalah jantung. Kalau yang itu tak jadi juga, tak ada improvement, baru dia try cara yang konvensional. So itulah ceritanya dah. Apa hidup Abang Azizul sejak makin handsome ni, hujah makin padu. Steady. Abang Azizul satu cawan air berapa sudu gula nak diambil? Dia ikut lidah. Kalau manis melecah tu tak ada lah. Kurang kan? Ikut sampai rasa sedap. Nak ambil gula, saya ambil air manis 1 hari je. Okey, baik, tak apa. Minum air sesedap rasa tekak kita, betul? Bukan manis melecah. Baru dia cakap. Max makan gula berapa sudu tuan? Ikut kita punya rasa badan. Berapa banyak. Ikut rasa lidah kita. Tuhan bagi lidah, dia ada reason. Kalau badan kita kurang garam, automatik kita akan makan garam lebih daripada orang lain. Orang lain akan rasa macam dah masin dah ni. Tapi kita rasa, apa macam tawa je, tak ada rasa pun. Ni terutama untuk orang yang baru workout kuat apa semua lah. So lebihkan garam lah. Jadi apa keperluan kita ambil gula lagi? Untuk nasi saja, dia bukan nak kata gula sepenuhnya. Dalam tu ada vitamin, mineral dan banyak serat. Dia kanji. Dia bukan full gula. Itu ya nah untuk Tuan Mak Firdaus. Okey, baik. Sebelum saya habis ni, kita tengok satu slide lagi ya nah. Ni last slide dah kot. Last slide untuk kita yang keynote thyroid. Yang ni orang dia kata untuk omega 6 to omega 3 ratio ni. Yang ni perlu tahu. Untuk healthy diet yang sihat, dia punya ratio dia omega 6 ni terbalik ni. Sebenarnya omega 3 kepada omega 6. Omega 6 kepada omega 3 dia punya ratio dia sepatutnya 1 kepada nisbah 1. Bermaksud okey siap. Betul tu omega 6 ke omega 3. Dia punya healthy diet 1131. Maksud dia 6 kepada 3 ataupun 18 kepada 3 consider sebagai healthy diet lagi lah. Tapi penyakit start mula pada 8 kepada nisbah 1. Maksud dia 8 omega 6, 1 omega 3. Yang ni problem. American diet yang dipenuhi dengan roti apa semua yang dibuat pada gandum, masak dengan minyak sayur apa semua ni, ada start pada 20 kepada 1. 20 omega 6, 1 kepada omega 3. Corn oil, minyak jagung, dia 60 kepada 1. Omega 6 dia ada 60, nisbah 1 tu omega 3. Sunflower oil 77 kepada nisbah 1. So sebab tu saya kata janganlah nak makan untuk minyak jenis-jenis sayur ni minyak pada corn oil, sunflower oil, soybean, sunflower, cod, peanut, cottonseed, grapeseed, canola punya oil ni. Janganlah Semua tu penyakit. Penyakit. Itu sahajalah ceritanya. So avoid lah benda ni. Even macam kalau kita makan binatang, binatang yang mana dia makan banyak soya, banyak jagung, macam lembu-lembu import apa semua, sebab tu dia punya kos belah dia murah. Sebab tu daging dia import mai sini jadi
jadi murah. Itu tak tambah lagi daging-daging kartel kita tak kenal, dia campur dengan kangaroo ke orang, kita mungkin tahu kita makan orang tak sedap. Sebab dia jadi bentuk-bentuk macam cube tu lah kan. Itu semua penyakit lah penyakit semua tu. Sebab apa penyakit? Sebab bila kita makan, benda tu dia akan diserap daripada kita punya tubuh badan. Binatang yang tinggi, binatang yang makan benda-benda macam ni, dia omega 6 dia akan tinggi. Dia digelar sebagai linolenic acid. Okey. Benda ni half life dia panjang kepada 3 tahun. So bila kita makan, benda tu akan jadi sebahagian dari tubuh badan kita, dia boleh bertahan dalam tubuh badan kita selama 3 tahun. So kita tak maulah sebab benda ni kalau dia membesar banyak, dia jadi kita punya fats, dia akan jadi sejenis macam organ lain pula yang akan produce endotoxin dan hormon yang tak sepatutnya kita kena lah. Contoh macam dia orang tu kuat makan ayam, lelaki lah. Lelaki tu kuat makan ayam daging apa semua ni. Apa yang akan berlaku? Dia akan naik tetek. Sebab masalah binatang tu growth hormone tu, dia akan naik tetek, dia akan tinggi dengan estrogen, dia akan mati pucuk. So benda-benda macam itulah so kalau boleh kita avoid sebaik mungkin lah. So itu sahajalah kot saya live hari ni kita habiskan awal supaya orang tak boring. Okay, baik. So untuk esok Dr. Ed akan present bab esok Dr. Ed mana Dr. Ed? Okay, so esok Dr. Ed akan present adakah penyakit wujud? Adakah penyakit wujud ataupun ianya hanya adaptation? Ini presentation untuk Dr. Ed untuk esok So stay tune semua. Okay, baik. Jika kuat senam pada peluh masing-masing, apa pun semua perlu ada keperluan masing-masing, bersederhana dan semua hal. InsyaAllah semua okay, baik. Betul, ikut asal lidah. Tuhan bagi lidah kita ada reason. Okay, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, Wan. Sertailah esok ada presentation pada Dr. Ed pula. Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua.